Ni, kita beristidlal dengan fitrah ni, saya tak pasti mana datang. Macam mana fitrah ni boleh jadi rujukan utama? Nabi hanya kata kita lahir dalam fitrah. Nabi tak kata itu adalah sumber rujukan dalil kita. Orang masuk dalam agama ini dengan banyak pintu yang membuatkan orang kenal agama. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala balik kepada asas, ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Allah ciptakan manusia fitratallah alladhi fatara an-nasa 'alaiha. Itu adalah fitrah Allah yang Allah jadikan manusia dilahirkan dengan fitrah itu. Ma min maulud illa yuladu ala fitratin. Allah Ta'ala tidaklah ada yang dilahirkan melainkan dia lahir di atas fitrahnya, melainkan bapaknya lah, kedua ibu bapanya lah yang menjadikan dia Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan kita dengan fitrah nak kepada Tuhan, nak mencari kepada Tuhan. Itu fitrah semula jadi kita lahir. Kita nak mencari kepada Tuhan yang sebenar, kita nak ada satu kuasa yang kuasa itu berkuasa sepenuhnya, kuasa itulah yang boleh membantu kita, yang boleh ketika kita dalam kesusahan kita berhajat kepada kuasa itu. Manusia dilahirkan dengan fitrah yang sebegitu. Jadi mau tak mau manusia ni dia dilahirkan dengan dia berkehendak kepada Tuhan. Allah letak sebagai fitrah dalam jiwa manusia. Dia kaji ke, dia tak kaji ke, dia jumpa, melainkan orang yang fitrahnya telah dirosakkan selepas itu. Kedua, fitrah manusia juga menganggap bahawa Allah dalam waktu. Kalau tanya budak-budak, ada tak sebelum, selepas dan sekarang untuk Allah? Allah semalam buat apa, hari ni buat apa? Budak-budak akan boleh terima. Tapi sebenarnya benda tu kita tahu semua salah. Fitrah tu, tapi salah. Kita tahu Allah tidak terikat dengan waktu. Takkan Allah terikat dengan waktu? Takkan Allah nak kena tunggu waktu bergerak baru dia boleh buat? Tidak, Allah tidak terikat. Huwa khaliquz zaman, huwa khaliqul makan. Tapi fitrah kanak-kanak menganggap Allah berada di tempat dan Allah SWT berada dalam waktu. Dan fitrah mereka salah. Itu bukan fitrah. Itu logik budak kecil. Budak kecil kan. Dia punya pemerhatian terbatas. Dia punya pemerhatian, dia hanya tahu alam yang dia nampak depan mata dia. Bila kita cerita tentang Allah Ta'ala cipta, dia bandingkan dengan apa yang dia pernah nampak. Ini bukan fitrah. Yalah, Syed Fudah ke siapa menganggap ini fitrah dan fitrah boleh jadi salah. Tak, ini bukan fitrah. Yang ni logik yang terbatas. Maklumat yang ada dalam kepala budak tu setakat itu, lalu kita bagi tahu kat dia tentang Tuhan, lalu dia cuba kiaskan dengan apa yang ada dalam kepala dia dah. Itu bukan fitrah. Fitrah ini adalah khalqullah, sana'atullah, penciptaan Allah yang Allah jadikan secara semula jadi ada dalam jiwa setiap orang. Mencari Tuhan itu fitrah. Para ulama mengatakan bahawa percaya bahawa kalau adanya Tuhan, Tuhan itu di langit lah, tinggi daripada langit, tinggi daripada semua manusia, tinggi daripada semua makhluk. Itu fitrah. Sebab itulah manusia beza pengetahuan agama dia macam mana kan. Fitrahnya bila nak cari Tuhan, dia akan tunjuk di atas. Itu fitrah. Dia tak payah jadi pandai agama pun. Orang bagi hadiah kat orang ucap terima kasih. Biasa orang kata macam mana? Dia nak kata jangan ucap terima kasih kat aku, ucap terima kasih kat Allah Ta'ala. Dia kata macam mana? Tak, jangan ucap kat aku, terima kasih kat Allah Ta'ala. Itu yang dia ucap. Kan? Biasanya begitu. Baru ni ada orang tulis kan, jodoh, maut, hidup, mati, rezeki, semua di tangan Tuhan. Mereka kata macam mana? Jangan duk terima kasih kat aku apa pun. Jodoh, maut, hidup, mati, rezeki, semua dia punya. Kita faham apa? Itu fitrah. Semua orang. Ada, tuan-tuan pernah nampak tak kan? Fadil pernah nampak tak orang nak kata, akidah, dua lah akidah. Satu, akidah yang mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Ini pandangan Jahmiyah. Dan sebagai ahli kalam lagi kata Tuhan tidak bertempat. Pernah tak nampak orang nak mengisyaratkan Allah Ta'ala dengan isyarat? Semua ni, di mana-mana pun. Pernah tak orang nak kata, jangan berterima kasih kat aku, tapi berterima kasihlah kepada... Tak, orang tak mengisyaratkan kepada Tuhan macam tu. Tak ada tempat. Tak ada tempat. Ataupun, itu yang di mana-mana lah. Ataupun, ni bukan aku yang bagi kat hang. Yang tak bertempat ni yang bagi kat hang. Tak, kita tak ada buat begitu. Ini ciptaan falsafah. Saya minta maaf. Kedua-dua ini ciptaan falsafah. Yang mengatakan bahawa Tuhan di mana-mana ataupun yang mengatakan bahawa Tuhan tidak bertempat, ini adalah ciptaan ideologi ahli falsafah dan juga ahli kalam. Tapi fitrah manusia bukan begitu. Kita boleh nak bantah setara mana kita nak bantah. Tapi artis yang tak reti agama pun lah, tak reti agama, bila dia cakap kan dia nak menyanyi lagu Tuhanku, dia tunjuk ke atas juga walaupun dia tak reti agama pun. Dia reti agama tapi dia tak belajar akidah detail pun. Dia nak sebut pasal Tuhan, dia tunjuk ke atas. Itu fitrah.
Ya, ada orang jadi kufur, betul. Ada orang dia jadi kufur dan dia kafir, dia pergi sembah makhluk lain selain daripada Allah, dia jadikan makhluk lain sebagai Tuhan. Tapi fitrah bukan yang dok kata tadi tu kan. Budak-budak anggap apa Allah Taala buat, ini bukan fitrah. Yang budak-budak ini logik dia terbatas kerana pemikiran dia terbatas. Dan budak-budak akan melalui proses begitu. Kita cerita apa pun, dia akan kias dengan apa yang dia tahu lah. Ini semua bukan fitrah. Saya cakap kat anak saya Ahmad kan, Allah Maha Berkuasa. Dia terus tanya soalan, Abah, Allah boleh angkat almari tak? Bukan, itu bukan fitrah dia. Kan nak tanya soalan tu, tapi logik dia setakat itu terbatas, dia tanyalah. Jadi ini masalah dia. Fitrah ini adalah makhluk yang terpuji. Pemberian Allah yang terpuji tau. Fitrah ni Allah puji fitrah. Manusia dilahirkan di atas fitrah, fitrat Allah. Tapi ahli kalam sebahagiannya dia nak membantah akidah fitrah, dia meletakkan intonasi negatif kepada fitrah, menunjukkan yang fitrah ni teruk. Fitrah ni teruk, kemudian dia kata fitrah tak boleh jadi dalil. Itu modus operandinya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia di atas fitrah. Wallahu a'lam.